Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan guru sekalian. Okey, berjumpa lagi kita pada hari ini di mana semalam kita dah pun mula mempelajari mengenai keynote di iPad, di mana kita fokus kita semalam adalah tentang drawing dan juga tentang transition, di mana saya ada berkongsilah mengenai bagaimana untuk kita nak drawing dan juga untuk kita nak membuat satu animasi dan juga transition kepada slide kita, terutamanya bila kita nak buat tentang pergerakan untuk magic move. Okey, jadi itu yang kita dah belajar semalam mengenai keynote. Banyak kita belajar juga mengenai apa yang kita boleh buat lah dengan keynote untuk menghasilkan bahan pengajaran yang baguslah untuk anak-anak kita. Okey, jadi untuk hari ini kita akan sambung kepada kursus kita yang semalam, di mana untuk hari ini sebenarnya kita akan lihat kepada home based learning. Macam mana semalam kita melihat kita dah membuat satu video PDPC, daripada video tersebut yang kita tayangkan kepada pelajar kita, dan daripada situ apa gerak kerja yang boleh dilakukan oleh pelajar kita. Jadi di sini kita cubalah memberikan kerja ataupun tugasan kepada pelajar kita. Kalau kita lihat ni macam di luar kotak sedikit lah, di mana kita bukan sahaja memberi berdasarkan kepada soalan jawab macam tu je tak. Sekarang ni kita cuba buat secara interaktif, di mana mungkin dengan cara yang kita lakukan ni mungkin pelajar kita akan lebih berminat lah untuk belajar sejarah. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, saya akan menjemput Cikgu Hezanila untuk menerangkan ataupun untuk berkongsi dengan cikgu mengenai home based learning, di mana sebelum di akhir semalam kami ada tunjukkan apa soalan-soalan yang boleh muncul daripada video yang telah disediakan. So hari ini Cikgu Hezanila akan mengupaslah mengenai soalan tersebut dan juga home based learning yang boleh dilakukan oleh anak murid kita. Okey cikgu, tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput Cikgu Hezanila. Hantar tugasan pada kita ataupun kita boleh bagi suggestion kepada pelajar macam mana mereka nak bagi ataupun nak hantar tugasan pada kita tanpa menggunakan macam kalau dulu kena buat dalam paper kan, hantar dalam bentuk tulisan. So sekarang ni saya akan tunjukkan kepada cikgu-cikgu macam mana kita tukar cara pembelajaran kita pada yang lebih menarik dari oleh pelajar lah Okey. So kita tengok balik soalan kita semalam. Okey. Jelaskan penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh penduduk tempatan akibat pengisytiharan darurat. So kalau tengok pada soalan A, sebab biasanya kita pun biasa dengan soalan Cikgu Elza, boleh share screen tak? Dah share screen ni sekarang ni? Tak appear. Tak appear. Okey. Okey. Cuba kena share sekali lagi kot. Okey. Okey, dapat tak? Okey dah. Okey, ini ialah soalan semalam yang kita uji pada pelajar berkaitan dengan soalan kehebat lah selalu kita katakan. Okey, soalan A, jelaskan penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh penduduk tempatan akibat pengisytiharan darurat. Kalau tengok soalan A, biasanya lah kalau kita biasa dengan soalan kan, soalan A biasanya lebih kepada soalan fakta, betul tak cikgu? Okey, so soalan A ni sebenarnya merujuk kepada video yang semalam Cikgu Asmahan dah tunjukkan. Betul tak? So apa penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh penduduk tempatan? So dari semalam kalau kita tengok antaranya ialah apa? Kawalan pergerakan. Lagi apa? Bekalan makanan berkurang. Menyebabkan ekonomi menjadi ekonomi merosot lah. So antara cadangan macam mana pelajar boleh hands in pada kita ialah melalui apa? Yang ini ialah melalui keynote.
Okey, macam mana yang kita nak buat ataupun nak ajar pelajar jawab menggunakan keynote. Okey, macam semalam lah. Yang Cikgu Asmahan ajar tu. Okey, tekan tanda plus kat bawah ni. Okey, ambil saja mana-mana. Okey. So, yang pertama kita nak letakkan perkataan. Okey, yang ni saya ambil je lah ya. Ataupun okay. So, kita tulis saja kat sini. Okey. Penderitaan. Okey. Ni tajuk besar dia lah. Okey. So, saya nak ambil orang yang ni. So, macam biasa tadi, sebelum ni Cikgu Asman ajar, kita copy. Copy saja. Kemudian kita paste. So, dia panjang macam tu, nampak tak Cikgu? So, kita kecilkan dia lah bagi sesuai dengan gambar yang sedia ada. Okey. Hilang dia punya ni hilang Ila. Hilang okey, Ya, sekejap kena saya ni start balik, share balik. Okey, nampak cikgu? Nampak tak? Nampak. Nampak, okey. So, kita dah ada satu gambar. Jadi, okey, apa yang perlu kita buat ialah kita nak buat satu macam macam ni Yang ni, okey. Kita panggil tu. Macam perkataan lah, maksudnya isi. Okey. Jadi, kita pergi kepada tanda tambah tu. Kemudian kita pilih aja shape ni. Cikgu? So, ambil. Okey. Tapi kalau tengok shape ni warna hitam kan? Tak apa, kita boleh tukar nanti. Pergi kat brush. Kemudian kita tengok text color, okey, style. Kita pilih fill. Fill tu maksudnya background belakang tu lah. So kita boleh pilih sama ada color ke, okey. Contoh saya ambil color biru lah. Okey, contoh. Okey. Ataupun saya nak letak sikit border bagi nampak cantik sikit. Okey. Okey. Dan sekarang kita boleh isilah apa tadi contoh kata ekonomi merosot. Tapi kalau tengok dia punya wording tu warna putih kan. So kalau kita nak tayang dia jadi tak nampak. So apa kita perlu buat, kita tukarlah. Macam nak tukar, okey, pergi kat brush semula. Okey, text. So kita boleh pilih lah text color, kita ambil color yang biasalah, warna hitam. Lepas tu kalau kita nak besarkan wording tu, size lah kita tambah. Okey, so sekarang kita dah ada satu. Jadinya untuk yang selebihnya ni cikgu, perlu tak kita nak tambah lagi? So kalau kita nak cepat, boleh. Tapi kalau kita nak cepat, dia macam sekat-sekat lah. Nampak tak? Dia dah tak nampak Ila, dia kejap-kejap hilang. Ya, kena share balik. Pada saya dia macam ada satu keluar, pop. So dia kena tekan, bila saya tekan OK tu, dia keluar balik. Tak apa. Okay, so saya copy saja cikgu. Okay, copy, paste. Paste. Okay, copy, paste. Okay, tapi bila macam ni nampak tak cantik, betul tak? Biasanya orang bercakap tu dekat mulut kan? Ni jadi kat kaki pula, betul tak? Jadi apa saya buat? Saya tarik je kat atas jadi. Okay, so sekarang ni yang bercakap tu kat atas lah. Okay. Okay, so dah jadi. Okay, ataupun kadang kita tak nak dalam bentuk tulisan. Jadi kita nak masukkan video. Okay. Kena share balik Ila. Dia macam putus-putus lah. Tak pastilah kenapa. Tak apalah, kalau putus nanti kita ni akan maklumkan nanti. Okay. So saya share semula Okay, nampak tak? Okay, nampak. Okay.
So selain daripada teks ni, kita boleh juga masukkan rakaman video. Okey, macam mana rakaman audio ni kita nak masukkan? Okey, so kalau kita record saja cikgu record audio. Lepas tu tekan saja kat bawah ni record. Okey, contohnya saya tekan je lah. Okey, stop. Okey, dan insert saja. So nanti dia akan terus ada di sini. Okey, so bila kita tekan, keluarlah apa suara yang tadi saya bentang ni lah. Okey. So macam yang Puan Hasman ajar semalam, kita boleh masukkan animasi dan juga pergerakan tu. Okey. Yang ni kalau kita minta pelajar untuk hasilkan dalam keynote sajalah. Okey. So yang ini ialah yang telah siap lah. So yang tadi tu kita boleh continue lah, masukkan suara, masukkan gambar ataupun kita nak letak background belakang ni kita tukar. Okey. Contoh nak masuk background belakang, ada tulis perkataan background ni kan. So kita boleh pilih mana-mana yang kita nak lah. Okey. Contoh. Okey. So setakat ni kalau pelajar nak gunakan Keynote untuk hantar tugasan pada kita, maksudnya kita terus nampak poin-poin dia, ataupun kalau cikgu rasa alamak macam poin saja lah mana penerangan dia, cikgu boleh minta pelajar tambah gunakan record suara tu supaya dia ekonomi merosot. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh permintaan terhadap barang tu semakin tinggi tapi barang tak ada. So minta pelajar untuk rakam saja. So bila kita dengar tu maksudnya okey, pelajar ini menjelaskan tentang penderitaan tapi yang faktanya kita dah terus nampak pada paparan lah. Okey. Itu untuk soalan kebat yang pertama. Okey, soalan kebat itu untuk soalan yang pertama, belum lagi kebat kan. Okey, kita tengok soalan yang kedua pula. Okey, ni semalam kita dah tengok pengumuman oleh Perdana Menteri kita tentang PKP. Okey, pengumuman oleh Perdana Menteri Malaysia telah membuka lipatan sejarah baharu negara kita. Bandingkan keadaan yang berlaku dahulu dengan situasi berlaku ketika ini. So dalam soalan ni dia tak sebut pun tentang darurat, dia tak sebut pun tentang PKP. Betul cikgu? So kita nak minta pelajar tu fikir keadaan yang berlaku. Okay, sebab darurat kalau tengok dekat negara kita, darurat yang kita belajar sebelum ni, darurat pun ada juga waktu rusuhan kaum tu pun kita ada juga darurat kan. Jadi pelajar boleh relate kan dengan keadaan itulah. Dan juga situasi yang berlaku ketika ini. So tadi melalui video kita dah dengarkan tentang PKP. So PKP tu ialah situasi yang berlaku pada hari ini. Jadi pelajar boleh bandingkan. So kalau soalan bandingkan, dia boleh jadi persamaan ataupun perbezaan. Jadi pelajar boleh bagi jawapan sama ataupun perbezaan je lah. Okay. So dalam situasi ini, contoh jawapan pelajar ni kita boleh minta pelajar jawab menggunakan sumber yang real. Contohnya ialah kalau yang sebelum ni saya tunjukkan video tu, darurat terdahulu, macam mana dia dapat jawapan? Kita tak nak dia ambil daripada internet pun ditulis apa, tak nak. Kita minta pelajar untuk cari berdasarkan sumber yang asli. Ataupun mungkinlah kalau macam pelajar sekarang ni, mak ayah dia orang mungkin tak mengalami lah darurat dulu-dulu kan, ataupun nenek dia pun tak mengalami contohnya lah. Mungkinlah mak dia boleh untuk dapatkan daripada YouTube dan sebagainya, ataupun rakaman-rakaman ni lah yang kita ambil daripada YouTube. Maksudnya pelajar tu mengambil jawapan daripada sumber-sumber yang dia cari sendiri. Bukannya dia dapat terus daripada darurat. Contohnya satu chapter tentang tu dia terus ambil saja, ataupun dia ambil tu daripada buku. So kita tak nak pelajar memberi jawapan seperti itulah. Jadi kita minta pelajar untuk buat rakaman. Sebenarnya bila kita buat macam tu, kita mengaplikasikan juga tentang apa yang kita belajar dalam subjek untuk mencari bahan sejarah lah, sumber yang sahih. Lepas tu sumber asli. Dalam masa yang sama kita integratekan lah pembelajaran kita bukan saja berdasarkan buku teks. So bila dia cari sendiri ataupun dia rakam sendiri, so kita dapat ajar pelajar tu supaya melalui situasi yang sebenar. Ataupun kalau dia ambil daripada internet pun tak apa. Maksudnya dia dapat satu gambaran baru tentang apa yang dia belajar daripada buku, bukan saja daripada buku teks lah. Contoh macam ni, yang video yang saya rakam ni, so kita dapat daripada memang betul-betul orang sumber. Jadi dia menceritakan situasi sebenar waktu
waktu darurat ketika itu. Okay, so bila di-share dengan kawan-kawan di dalam kelas, so kita akan dapat pelbagai sumber lah. Betul lah yang ni cakap, sama lah. Okay. So kita dapat pelbagai reaksi, pelbagai jawapan daripada pelajar. Itu yang dikatakan sebagai home based learning lah. Maksudnya kita minta pelajar tu buat sendiri dan dapatkan jawapan. Bukannya berdasarkan buku teks saja, dia ambil daripada buku teks, lepas tu dia salin, dia pergi darurat, kita tu ialah ada sebagainya. Okay, seterusnya kalau kita tengok dahulu, sekarang kita tengok pula waktu PKP ketika ini. Apa persamaannya? Yang ini saya ambil je daripada internet, ataupun kalau kita nak lebih real lagi, kita minta dia ambil gambar lah waktu ataupun record ke waktu PKP. Apa yang berlaku? Mesti dia ada upload dalam sosial media kan, sekarang Twitter, contohnya IG ke, ataupun Facebook dia ke. Walaupun macam sekarang ni kalau kita bagi soalan sekarang mungkin alamak tak ada kot cikgu, sebab sekarang kan dah bebas PKPP kan, pemulihan, banyak je kereta cikgu kat luar sana. Tapi mungkin awak boleh ambil daripada internet ke, media sosial ke, maksudnya dia pernah upload gambar waktu dia tengah waktu tu mungkin dia sebagai ketua keluarga, dia keluar pergi beli barang. Contohnya dengan dia pakai mask, kena beratur. Dia pernah ambil gambar. So kita boleh minta pelajar tu untuk share lah. Ataupun apa-apa yang contohnya macam yang sugu tu kan, puan sugu tu, atau dia nampak sendiri. Waktu PKP ni puan sugu ni telah mengubah ekonomi dia. Rupanya PKP ni bukan saja, adalah memanglah orang kata PKP ni dari sudut negatifnya tu memang ada, tapi yang positifnya pun ada. Sebab contohnya macam orang-orang seperti puan sugu ni, dia dapat membuka peluang menjana pendapatan. Sebab orang duduk kat rumah, jadi asyik nak masak je kan. Jadi puan sugu ni pun come up dengan video-video dia memasak. Kemudian dia pun dapat pendapatan daripada situ. Okay. So kita nak beri satu pendedahan pada pelajar tentang situasi yang berlaku pada hari ini. Maksudnya empati mereka, pengalaman mereka, bukan kita fokus kepada PDPC saja daripada buku teks. So dalam masa yang sama kita dapat kembangkan, dan juga pada masa yang sama kita boleh ajar budak-budak ataupun pelajar kita tentang cara penggunaan ICT, walaupun yang simple-simple saja kan. Okay. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tak cikgu? Okey, cikgu ada apa-apa nak tanya? Okey ke? Kalau malu nak tanya, cikgu boleh chat, tulis je dekat ruang ruang chatting tu. Jadi nanti saya akan bacakan. Okey. Apa soalan ni? Setakat ni, sekarang ni saya akan ajar macam mana cara saya buat clip ni. Okey. Sebelum tu saya nak tanya cikgu lah. Sebelum ni kalau minta budak buat video ke ataupun cikgu buat video, biasa cikgu guna apa? Apps apa ya? Cikgu boleh type je kat chatting. Ada tak? Cikgu Asman, ada tak cikgu yang jawab kat situ? Belum lagi. Belum lagi. Okey. Tolong cikgu beri respon di chat, ruang chat. Biasanya guna apa? Okey. Kalau macam sebelum ni Cikgu Asman terang tentang iMovie boleh guna. Tapi iMovie tu pun kita kena insert satu-satulah. Okey. So sekarang ni tak apalah. Sementara menunggu soalan daripada cikgu, saya nak tunjuk satu cara nak buat video yang paling mudah ialah menggunakan clips. Okey. So saya akan buka clips. Okey, ni ialah tanda clips. Okey, biru ni tanda kamera. Ni ialah clips. Saya tekan. Okey, maaf ya cikgu. Dia akan jadi kecil sikit sebab klip ni dia memang macam ni. Dia tak boleh nak apa? Nak apa panggil tu? Besarkan. Apa dia? Besarkan. Nak besarkan tak boleh besarkan. Dia kena tegak macam tu Okay. Dia tak boleh landscape. Landscape dia. Dia portrait. Dia portrait. Dia tak boleh landscape. Okay, landscape. Okay, sekarang kita create new. Okay, so sekarang nampak muka saya kan? Okay, sekarang ni kita boleh pilih dulu yang depan, cover depan ni. Okay, cover depan ni. Kita ambil poster je cikgu. Okay,
So kalau yang ada iPad tu kita boleh scroll, kita boleh pilih mana-mana yang kita nak lah. Okay. Contohnya hari ni kita nak buat tentang PKP, keadaan PKP. So mana yang sesuai? Okay, contoh saya ambil ni lah. Tapi bukanlah best day ever ni, kita boleh tukar nanti. Pakai download pula dah. Sekejap je. Okay, so saya ambil ni. So kita tukar kat sini. Keadaan PKP. Okay. Okay. So macam mana nak jadikan dia macam bergerak tu lama sikit ataupun dalam tempoh yang lama, kita kena tekan yang colour pink ni cikgu, lama sikit. Okay. So nampak pergerakan ni kan? Okay. So kita dah dapat satu. Okay, ada suara saya tu. Tadi dia record sekali. Okay, lepas tu kita ambil terus daripada library. Library ni maksudnya kita download saja daripada ataupun yang sedia ada. Ini contohnya yang dah saya ni lah. Okay, dalam saya punya iPad. Okay, so saya nak ambil tentang tempoh kawalan pergerakan dilanjutkan. Okay, saya nak tambah sikit perkataan. Okay, kita boleh pilih lah. Okay, kita boleh pilih dekat tanda star ni. Star yang warna-warni ni tekan. So, kita boleh pilih. Okay. Boleh type kat sini. Type pengumuman. Okay. So, kita boleh kecilkan sikit. Kita tarik sini. Ya, okay. Okay. So, macam biasa kita kena tekan yang pink ni lama sikit lah. Okay. Okay. So, terusnya kita bagi play dulu. Kita tengok okay ke tak. Ataupun ada yang perlu kita edit nanti. Okay. Terusnya kita nak masuk je lah gambar Kita masukkan saja gambar. Macam tadi kalau kita nak letakkan teks pun boleh. Tengok balik. Okay, ataupun kita nak masukkan video. Macam ni kita nak masukkan video. Okay, kita ada satu video. Okay, ni video mak saya tengah cepat sound pula. Okay, tak apalah. Okay. So tadi saya dah play. Okay. Okay. So saya tekan lagi video ni. Dia jadi tak keluar suara pula. Okay. Tak apalah. Okay. Okay, macam mana kalau kita nak trim, maksudnya kita nak cut. Kita boleh cut kita punya video, kita boleh tekan pada trim ni lah. Okay, kita boleh ubah. Okay, kita potong. Yang ni trim ni maksud kita potong lah video mana kita tak nak tu. Okay, so sekarang ni kita dah ada satu contoh klip. Okay, daripada mula. Sebab saya bercakap tadi dia tak keluar suara dia. Saya tunjuk contoh saja. Okay, bila kita dah siap, apa kita perlu buat? Kita save saja video yang kita dah buat. Okay, save video. So sekarang video tadi dah ada dalam kita punya
Okey, dah ada dalam kita punya galeri lah. Okey. Ni ialah video yang paling simple sekali lah kalau kita minta pelajar buat kepada untuk send in pada kita lah. Ataupun yang dia rakam saja pun boleh. Tu boleh masuk dalam clips ni. Okey. 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 Itu ialah untuk clips lah. Okey. So itu adalah cara yang paling mudah sekali kalau kita nak buat video dalam iPad lah. Selain daripada kita gunakan iMovie. So clip ni antara yang paling mudah lah yang sekarang. Kan? Untuk kalau kita contohlah kalau kita ada event ke apa ke ambil gambar, lepas tu habis je program dah terus kita boleh tayangkan. Kalau untuk cikgu lah, kalau selain daripada untuk PDPC, untuk kalau contohlah kita ada buat bingkil ke kan, ataupun nak sebagai bahan bukti ke kan, untuk nampak cantik dokumentasi kita, kita boleh guna juga clips. Maksud kita ambil gambar sepanjang tu, sepanjang program, lepas tu kita kumpul. Okey, kemudian kita jadikan sebagai satu klip, sebagai satu bahan bukti program yang berlangsung. So tak adalah kita macam nak simpan gambar banyak-banyak kan. So cikgu pun boleh buat dan pelajar pun kita boleh aplikasikan pada pelajar untuk dia send in pada kita. Contohnya kita buat soalan-soalan tentang sejarah. Contohnya macam form 1 kan, kita buat soalan sejarah tentang cari tentang sumber pertama ataupun sumber kedua. Dia snap dia gambar, dia boleh hantar, kemudian dia buat klip, dia hantar pada kita. Okey. Okey, itu tadi dua cara macam mana kita aplikasikan home based learning, maksudnya apa yang ada di persekitaran dia untuk jadikan jawapan kepada soalan KPAT kita. Okey. Kalau cikgu cakap, alah, kalau setakat gambar ni macam mana kita nak tahu penerangan dia? Kan? Cikgu boleh juga macam tadilah insertkan video supaya dia bercakap. Okay, so kalau kita tengok soalan sekarang ni pun kita tak macam soalan KPAT pun kita tak fokus pada fakta saja. Huraian kepada huraian, contoh juga diterima. Jadi sebenarnya kalau dia menerangkan kepada kita dalam bentuk visual ataupun video, sebenarnya kita boleh nilai daripada situ dan memberikan peluang kepada pelajar tu untuk meneroka. Maksudnya dia cari bukti bahan sendiri, dia hasilkan dalam masa yang sama tu lah. Bukan belajar sejarah saja, dia boleh juga menguasai ilmu ICT. Okay. So kita terus pergi pada soalan ketiga. Soalan ketiga nanti yang ini akan membawa kepada pages nanti. So nanti Cikgu Suhaimi akan terangkan dengan lebih lanjut. Okay. PKP telah membawa impak besar kepada hampir seluruh masyarakat di Malaysia. Buktikan pernyataan tersebut mengikut pengalaman anda sepanjang PKP ini. Okey, yang ini saya nak minta maklum balas daripada cikgu. Okey. Bila soalan macam ni, apa yang cikgu boleh maksudnya macam mana? Cikgu nak bagi jawapan tu dalam bentuk apa? Okey. Sekarang ni bolehlah kalau nak unmute-kan mikrofon tu sebab saya nak interaksi dengan cikgu. Okey. Okey. Cikgu boleh unmute Okey. PKP telah membawa impak besar kepada hampir seluruh masyarakat di Malaysia. Buktikan pernyataan tersebut. Terima kasih kepada Cikgu Azanila di atas perkongsian yang telah diberikan. So tanpa buang masa lagi, jom kita bersama pula dengan Cikgu Suhaimi untuk belajar tentang pages. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada guru-guru yang sudi meluangkan masa dan meluangkan waktu untuk mengikuti kursus pembelajaran penggunaan aplikasi iPad di dalam PDPC sejarah pada petang ini. Jadi bagi sesi yang ketiga pada hari ini, saya Cikgu Muhammad Suhaimi bin Rahman akan mengajar anda semua bagaimana kita nak menggunakan aplikasi Pages dalam iPad untuk PDPC kita. Bukan itu saja, penggunaan aplikasi
aplikasi Pages ini juga boleh digunakan kepada pelajar untuk pelajar menghantar jawapan kebat kepada guru. Makna kata sesi pembelajaran sejarah akan lebih menariklah di antara guru-guru yang menggunakan aplikasi Pages dan juga para pelajar yang menghantar jawapan yang menggunakan aplikasi Pages. Jadi apakah keistimewaan penggunaan Pages di dalam iPad ini, cikgu-cikgu? Jadi iPad Pages ini, dia sebenarnya hampir sama saja dengan Word dalam Microsoft. Tetapi kelebihannya, keistimewaannya berbanding Word adalah Pages ini juga dia seperti keynote pembelajaran yang telah cikgu ajar, yang cikgu Hasmaha dah ajar pada hari yang pertama. Di mana dalam Pages juga kita boleh createkan ataupun boleh drawing animasi, kita boleh buat gambar-gambar yang pelbagai yang lebih menariklah, dan visual juga boleh dilakukanlah di dalam Pages ini. Jadi cikgu-cikgu, saya akan tunjukkan apakah apakah item-item ataupun aspek-aspek ataupun isi kandungan yang ada di dalam Pages. Apakah Pages tawarkanlah kepada cikgu-cikgu keistimewaan dia. Jadi cikgu, saya akan broadcast dulu skrin ni. Sekejap ya cikgu. Okey. Okey, cikgu boleh nampak kan? Saya punya dekat ni. Okey, untuk Pages ni cikgu kena install Pages lah kalau nak menggunakan Pages. Jadi cikgu install Pages ni yang berwarna orange ni cikgu, dan mempunyai pen berwarna putih. Ini adalah aplikasi Pages lah. Jadi apa keistimewaan Pages ni cikgu? Jadi saya dah buka Pages ni. Dalam Pages ni yang pertama cikgu boleh lihat sini, kita ada ditawarkan tentang cikgu boleh buat latihan ataupun tugasan yang menggunakan reports, books ataupun letters, flyers, poster, newsletters, statutory. Jadi banyaklah ditawarkan dalam Pages ini. Jadi kalaulah cikgu nak menggunakan animasi, maka cikgu boleh pilihlah Pages yang blank ataupun blank landscape ataupun blank black, kan. Jadi dia banyak tawarkanlah. Kalau di dalam ni cikgu cuba tengok tu, report ni ada pelbagai jenis report lah. Books ataupun portrait, cover buku kan, book landscape pun ada, letters, kan, ataupun flyers dan juga poster cikgu-cikgu, newsletter pun boleh, kan, untuk menambah maklumat lah. Jadi sejarah bila menggunakan Pages ni dia akan lebih menariklah berbanding dengan buku teks yang telah disediakan. Jadi cikgu-cikgu, bila cikgu-cikgu dah Okey, Sam, dia dah hilang. dah hilang tak apa. Boleh. Tak boleh dah. Jadi saya start broadcast balik Kak. Ya. Okey. Jadi nampak tak? Nampak Okay, cikgu? nampak. Okey. Jadi saya nak tunjukkan pada hari semalam, kan, dan hari ini pada sesi Cikgu Ila sudah menerangkan tentang kebat. Apakah situasi bila berlakunya COVID-19 di Malaysia, kan? Jadi situasinya hampir sama dengan darurat, kan, yang berlaku dalam zaman komunis di tanah Melayu. Jadi pada hari ini saya tunjukkan bagaimana soalan kebat yang telah kami sediakan dijawab dalam bentuk Pages. Okey. Jadi kita lihat, okey. Yang pertama, kita lihat kebat yang pertama, bagaimana kita menggunakan Pages dalam membuat animasi cikgu-cikgu. Okey, jadi saya buka. Cikgu-cikgu nampak ya?
skrin saya ya. Nampak. Okey, sekejap. Okey. Jadi ini adalah salah satu contoh flyers ya cikgu-cikgu yang telah saya buat. Kan? Ini contoh dia. Kan? Contoh soalan kebatnya, Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP mempunyai persamaan dengan darurat. Sebagai seorang pelajar yang prihatin kepada masyarakat, buatkan sekeping poster kempen mengamalkan gaya hidup norma baharu yang dicanangkan oleh kerajaan. Jadi soalan kebat ini kan biasanya anak murid kita akan hantar menggunakan esei ataupun membuat karangan. Kan? Jadi apa kata kita ubah suasana PDPC kita di mana para pelajar kita kan boleh menggunakan visual ataupun flyers untuk membuat jawapan kepada kita. Ini sebagai contohnya lah. Kan? Jawapan para pelajar mungkin menggunakan flyers menjawab soalan kebat yang telah diberikan oleh cikgu-cikgu tadi. Okey, jadi dibuat ayuh amalkan gaya hidup norma baharu. Tidak boleh bersalaman, perlu membasuh tangan, kan? Dan juga menjaga jarak 1 meter di antara satu sama lain. Okey. Bukan itu saja cikgu. Okey, kita lihat pula kebat yang kedua cikgu. Kan? Bagaimana soalan kebat yang kedua ni saya tunjukkan dulu sebelum saya ajar bagaimana kita nak create visual menggunakan pages ya cikgu. Okey, jadi soalan kebat yang kedua ni ramalkan keadaan Malaysia sekiranya berlakunya darurat pada tahun 2050. Jawapan mesti dibuat dalam bentuk visual. Jadi ini contoh jawapan yang diberikan oleh pelajar menggunakan bentuk visual di mana ia menggunakan aplikasi pages lah dalam menjawab soalan tadi. Dan dia lebih menarik lah cikgu, cuba tengok. Para pelajar kata apabila berlakunya situasi darurat pada 2050, apa yang akan berlaku? Di dalam post visual ini anak murid kita telah meletakkan gambar school at home, di mana sekolah akan berlaku di rumah sahaja, kan? Dan begitu juga dengan kedai, kan? Bagaimana manusia akan dibantu oleh penggunaan robot untuk membeli barangan keperluan. Kilang pula tidak akan lagi menggunakan tenaga manusia lah ataupun tenaga kerja. Dan untuk mengatasi masalah darurat ini, bagaimana ATM juga menggunakan robot cop lah ataupun menggunakan robot untuk mengawal keselamatan, polis mengawal keselamatan. Malah apabila berlakunya masalah kecemasan, kesihatan, kan, maka robot cop seperti perkhidmatan kesihatan juga menggunakan robot cikgu-cikgu. Jadi inilah kelebihan pages ya cikgu-cikgu, di mana penggunaannya lebih menarik ya cikgu-cikgu. Jadi saya ajar cikgu-cikgu bagaimana nak menggunakan pages untuk drawing visual menggunakan pages ni cikgu. Okey, jadi saya tutup jawapan pelajar ni, maka saya akan pergilah kepada aplikasi pages ya cikgu-cikgu. Jadi cikgu, macam mana kita nak pilih blank cikgu? Apa tu kita panggil pages blank cikgu. Maka cikgu pergi dekat cikgu punya kat gambar plus tu, sebelah kanan cikgu tu, kan? Okey. Okey. Okey, jadi cikgu boleh pilih kat sini, kan? Cikgu nak guna pages yang bentuk apa? Blank ke, blank landscape ke, ataupun cikgu boleh ambil yang basic lah. Yang basic ni kita ada blank, blank landscape, blank ataupun note taking. Jadi bila cikgu nak buat animasi, kan, cikgu boleh pilih yang basic ni lah. Dan cikgu perlu ketahuilah drawing dia sama sahaja seperti
Keynote dia cikgu-cikgu. Kalau cikgu dah mahir drawing di Keynote, maka cikgu boleh mahirlah dalam penggunaan pages dia cikgu-cikgu. Okey. Jadi yang pertama cikgu, okey, saya pilihlah blank landscape sebagai contohnya untuk membuat animasi ataupun nak drawing di dalam pages. Okey. Pertama saya akan pilih blank landscape. Kan? Okey, kita tunggu. Okey, blank landscape ni. Okey. Jadi cikgu, di dalam blank landscape ni, bagaimana kita nak melukis poster ataupun visual yang telah saya buat. Saya tak buat penuh lah. Saya ambil contoh saja macam mana saya nak melukis melukis poster ataupun visual yang telah saya akan hasilkan tadi kan. Dia agak menarik, dia boleh menarik minat para pelajar. Malah bila pelajar memberi jawapan dalam bentuk visual, dia sebenarnya secara tidak langsung ia akan membantu para pelajar kita lebih meminati sejarah lah. Okey, apabila kita cikgu-cikgu dah pilih blank landscape tadi, okey, maka yang pertama untuk drawing cikgu kena klik di sebelah kanan cikgu tu ada gambar plus kan cikgu. Okey, cikgu tekan kat gambar plus tu, dia akan keluarlah item-item seperti foto or video, kamera, record audio, image gallery, insert from, drawing, equation. Jadi yang pertama kan kita nak tekap lah robot tadi kan. Saya ambil robot yang paling mudah lah untuk kita tekap sebagai assessment. Cikgu-cikgu, kalau laju kan cikgu boleh bagi tahu dekat chat kita ya cikgu-cikgu. Jadi yang pertama kita pergi dekat foto ataupun video. Okey, cikgu tekan dekat foto atau video ni kan. Cikgu boleh pilih dekat gambar foto ni lah kan. Jadi kita ambil satu. Cikgu nak yang mana? Kita ambil Robocop yang kesihatan kan yang telah saya buat. Okey. Jadi yang pertama cikgu tekan, cikgu masukkan gambar ni ke dalam blank pages tadi. Okey. Jadi ini gambar yang akan kita tekap lah cikgu. Dia sama sahaja dengan Keynote ya cikgu. Okey. Jadi bila cikgu dah insertkan gambar, bagaimana cikgu nak mula drawing? Cikgu ambil di sebelah gambar plus tadi. Kalau kita nak insert gambar ataupun video, kita ambil yang gambar plus tu kan. Jadi kalau kita nak drawing juga, kan, nak drawing juga, cikgu kena ambil dekat gambar plus itu juga kan, dan cikgu pilih drawing. Okay. Kan, bila dah cikgu dapat drawing ni, okay, cikgu boleh bukalah, boleh besarkanlah kotak dia kan, ataupun boleh kecilkan kotak dia mengikut saiz yang cikgu nak lah kan. Okay, ini okay, saya akan drawing kan, saya akan lukiskan gambar ni kan. Jadi bila dah cikgu dah boleh buat macam ni. Okey, sekarang untuk drawing cikgu-cikgu, saya backkan balik dulu yang ni. Okey, sebelum drawing ya cikgu-cikgu, saya tertinggal satu step. Okey. Sebelum drawing cikgu kena pergi kat gambar cat sebelah gambar plus tu. Kan? Okey. Cikgu pergi kat gambar plus tu, kita akan kaburkan gambar yang akan kita drawing ni. Kita ambil dekat style sebab dia ada 3 kan, style, image ataupun arrange. Cikgu-cikgu. Jadi untuk kaburkan gambar kan, kalau image ni macam biasalah cikgu nak masukkan editkan apa kan. Kalau arrange ni dia berkaitan dengan lain lah. Okey, cuba tengok. Jadi untuk kita kaburkan gambar sebelum kita lukis, cikgu kena ambil kat style. Cikgu pilih dekat opacity. Dia macam Keynote juga. Okey, cikgu kaburkan lah. Biasanya kita kaburkan dalam 45% lah. Kan? Okey, sebelum kita lukis. Okey, bila dah cikgu dah kaburkan, barulah cikgu mula drawing ya cikgu. Okey, jadi cikgu pergi balik dekat plus ni. Kan? Cikgu tekan dekat drawing. Okey. Okey, cikgu besar ataupun kecilkan dia punya kotak untuk drawing ni lah. Bersesuaian lah dengan apa yang cikgu nak. Kan? Okey, lepas tu cikgu boleh pilih lah pen untuk
melukis. Okey, di bawah ni. Di bawah ni ada pen. Cikgu ambil yang kat drawing, jangan ambil dekat smart annotation ya. Cikgu ambil kat drawing, biasanya kita pilih yang belah kiri sekali. Pen yang belah kiri. Dekat pen ni kita boleh adjust, cikgu nak yang tebal ke, kan? Nak yang nipis ke, semua boleh lah. Kalau cikgu beginner ataupun baru, biasanya kita pilih yang paling tebal lah. Kan? Jadi mudah kita nak lukis. Kalau cikgu dah memang expert melukis, cikgu boleh pilih yang paling kecil ataupun yang paling ni. Okey, tapi jadi kita boleh pilih lah yang mana cikgu nak pen yang mana. Okey, sekarang cikgu tengok depan skrin saya ni, Allah kecil lah. Macam mana saya nak lukis ni? Susah ni nak lukis kalau kecil kan? Okey, cikgu boleh besarkan gambar ni. Cikgu tekan je skrin ni. Okey, cikgu boleh besarkan gambar lah. Lepas tu cikgu boleh mula lukis lah. Okey, jadi saya ajar ya cikgu melukis. Okey, bila cikgu dah besarkan ni, cikgu pun boleh start melukis lah. Okey. Okey, saya melukis biasa je. Okey. Sebab kita nak cepat kan. Okey, jadi kita tekap dulu gambar yang dah kita lukis ni. Cikgu kena ingat gambar mestilah tak putus ya, supaya nanti kalau cikgu cat gambar tu lebih menarik lah dan dia tak comot bila kita cat. Okey, jadi kita ikut saja dalam gambar ni. Okey, saya ikut je dalam gambar ni, kan. Kalau nak cantik memang kita makan masa sikit lah cikgu-cikgu, kan. Jadi okey, ini hari begini saya nak ajar cara menggunakan pages je cikgu-cikgu. Tak cantik tak apa, kan. Kalau cantik memang kena makan masa lah sikit. Okey, jadi ini caralah kita drawing, kan, pages. Sama saja dengan Keynote. Tu saya kata, kalau cikgu dah mahir menggunakan Keynote, kan, untuk drawing, maka cikgu boleh gunakanlah pages ni. Jadi dia lebih menarik. Okey, kalau cikgu rasa laju, cikgu tegur saja saya supaya lambat ataupun cepat di ruang. Cek ya cikgu-cikgu. Jadi ini sebagai contoh dia lah, kan. Okey, kalau tiba-tiba tersalah cikgu macam saya ni, saya salah, just cikgu pergi je lah dekat dekat sebelah kiri tu ada gambar undur ni kan, yang kalau orange ni, cikgu undur je lah, kan. Okey, jadi cikgu nampak tak, kalau benda tu yang kecil, cikgu boleh besarkan lagi dan cikgu boleh tekaplah gambar yang ni kan. Okey cikgu, jadi selepas selesai cikgu tekap ni, kan, okey. Okey, cikgu touch up lagi sikit, biar cantik sikit kan, biar nampak menarik, kan. Okey, bila dah settle cikgu drawing, kan, cikgu tekap dengan gambar yang asal tu, cikgu done kan dia. Okey, kan. Bila dah done, kita nak delete gambar asal dia, maka cikgu tarik dulu yang cikgu dah drawing ni ke tepi. Cikgu klik dekat gambar asal tu, kat gambar asal, bila cikgu dah klik, dia akan keluarkan cut, copy, delete dan juga comment. So cikgu delete lah gambar asal dia, keluarlah gambar yang telah kita drawing ya cikgu-cikgu. Okey cikgu-cikgu, kalau cikgu tengok ada lebihan lukisan tadi, tak cantik lah kan, dia tak perfect. Jadi macam mana cikgu nak buat? Cikgu klik balik dekat gambar ni, pergi kat edit drawing, kita padam. Jadi nak padam tu, cikgu tengok dekat eraser tu, kat, macam apa tu, pemadam dekat belakang pensel tu. Okay, cikgu ambil kat situ dan cikgu boleh pilih nak padam yang besar mana, kan. Kalau benda tu kecil saja, kesalahan cikgu kecil je, cikgu ambil yang paling kecil lah, kan. Kalau dah besar, cikgu boleh gunakan eraser yang paling besar lah. Okay, jadi saya, sebab dia kecil saja kesalahan saya ni, kan, maka saya ambil yang kecil je lah, kan. Saya ambil kedua kecil, paling kecil. Okey, dan saya akan padam cikgu, kan. Okey, saya padam sebab dia ada lebih kan, jadi dia tak cantik.
Jadi okey, kalau tersalah cikgu undur je lah. Kan? Okey. Okey, dia nampak tak? Cikgu nampak kan? Lebihan tadi tu dia dah cantik lah. Kan? Okey cikgu. Jadi bila dah settle, cikgu padamkan yang mana ada kesalahan tu. Okey, done. Kan? Okey, tengok. Ni dah kita dah lukis lah. Okay, sekarang kita nak cat dia kan. Kita nak masukkan warna dia cikgu. Okey. Dia nak masukkan warna, kan sama saja, pergi juga kat sini. Dia ada botol cat tu macam watercolor tu. Kan. Jadi cikgu-cikgu boleh pilih lah. Cikgu klik dekat watercolor ni macam botol cat tu kan. Kan. Okey, jadi cikgu boleh pilih lah. Okey. Sebab ini adalah kop untuk kesihatan, maka kita akan pilih color putih dan juga color merah. Okey, kita ambil merah. Kan. Jadi cikgu klik sahaja. Dekat mana cikgu nak cat merah tadi? Okey, saya klik kat merah. Dia akan jadi merah lah. Make sure untuk dapatkan merah tu cikgu kena lengkapkan garisannya. Tak boleh putus. Kalau putus dia akan masuk ke warna ke tempat lain lah. Kan? Okey. Saya letakkan lagi warna merah dia kat mana saya nak. Kan? Okey. Cikgu klik satu kali je klik dia dah boleh masuk kat tempat color merah lah. Kan? Okey. Jadi ini saya nak merah. Kan? Cikgu boleh pilih lah kat mana cikgu nak merah. Kan? Okey. Okey, merah. Kan? Inilah. Okey. Bila cikgu dah settle benda ni, kan? Kalau cikgu nak kop ni nampak lebih menarik, okey. Baju dia pula kita guna warna lain. Contohnya kita guna warna ala-ala kelabu sikit lah. Supaya nampak kan? Okey, cikgu pun cat. Nampak? Cikgu klik sekali je. Ni saya pun klik sekali je. Kan? Okay. Sekali je. Dia dah jadi warna apa yang cikgu nak lah. Kan? Macam ni. Kan? Okey, warna macam ni. Okey. Okey. Ataupun kita cantikkan lagi. Cikgu nak warna apa lagi? Biar dia menarik. Mungkin warna tu warna hitam ke. Okey. Dalam mata dia warna hitam. Cikgu klik je lah. Warna hitam. Kan? Okey. Dia mudah je cikgu. Kan? Cikgu boleh klik je. Kan? Cikgu boleh klik je. Okey. Dah jadi robot kesihatan. Laju ke cikgu? Saya rasa dah tak laju. Kan? Jadi bila cikgu dah selesai untuk buat robot cop ni, kan cikgu? Jadi cikgu pun done lah. Maka siaplah satu robot cop cikgu. Okey, bila cikgu nak buat poster kan cikgu-cikgu, kan cikgu lihat tadi poster yang saya buat tadi. Okey, saya kembali dekat tadi. Kan dekat poster tadi. Bila kita buat poster tadi kan cikgu, jadi cikgu ada lihat gambarnya ditindan-tindan. Kan? Ada atas, ada bawah macam ni. Kan? Okey, ada tindan-tindan kan? Ada gambar pelajar di paling atas, lepas tu rumah dia kat bawah. Kan? Kalau cikgu buat macam biasa dia akan tak cantik lah. Kan? Jadi kita kena tindan-tindan lah kalau kita buat visual ataupun poster. Jadi macam mana kita nak tindan-tindan ni cikgu? Okey. Kalau nak tindan macam gini cikgu, okey, saya balik ke tempat tadi. Okey. Jadi untuk tindan ni cikgu, okey tadi saya dah lukis gambar ni kan? Okey, jadi untuk tindan gambar tadi, okey saya ambil lagi contoh satu untuk tindan gambar ni. Okey. Pergi dekat gambar plus tadi, kita pilih shape lah. Kan? Untuk pilih shape bulatan, geometri ke apa, boleh kat sebelah foto ataupun video tu, gambar foto ataupun video. Okey, jadi saya ambil shape yang kat petak ni lah. Okey. Yang hitam ni kan. Okey, saya tarik dekat sini. Kan? Okey, macam mana saya nak jadikan kan sekarang kotak hitam ni dia bertindan dengan robot yang saya buat ni kan, cikgu-cikgu. Jadi macam mana saya nak jadikan shape yang hitam ni berada di belakang Robocop yang telah saya lakarkan tadi. Okey. Jadi mudah je saja cikgu. Cikgu klik saja dekat shape ni. Jadi cikgu tengok kat sebelah gambar plus tu ada gambar cat kan cikgu. Okey. Cikgu klik dekat gambar cat tu.
Kat gambar cap tu cikgu boleh tengok. Cikgu pilih arrange, kan? Maka kat situ ada move to back ataupun move to front. Jadi sekarang disebabkan oleh gambar shape hitam tadi berada di hadapan Robocop, maka kita nak letakkan dia jadi di belakang Robocop tadi. Maka kita kena buat move to back. Okey, jadi cikgu move to back kan saja gambar tu. Kan? Okey, dia dah jadi macam ni. Lihat bila cikgu dah move to back apa tu? Gambar shape tadi dia dah berada di belakang Robocop lah. Kan? Dia dah ada belakang. Tadi Robocop ni dia berada di hadapan kan? Sekarang kan? Jadi bila tu cikgu boleh tindangkan lah. Ini cara nak buat lah. Okey, contohnya okey. Dia dah akan jadi cantik lah. Ini kaedah nak tindangkan lah gambar tu supaya nanti visual ataupun poster kita akan lebih menarik. Kan? Okey, saya ambil lagi satu lagi lah macam mana saya nak melukis kan. Okey, supaya cikgu boleh betul-betul faham lah. Okey, kita pergi kembali dekat gambar plus ni. Lepas tu cikgu pilih dekat insert gambar, photo or video ni. Okey, cikgu pilih foto, kan? Okey, cikgu pilih satu. Okey, saya ambil gambar kilang ni. Kan? Okey. Okey, dia akan masuklah dekat sini. Kan? Okey. Okey. Kan? Okey, untuk tekap dia, cikgu pergi balik untuk warna dia. Okey kan? Kita untuk warna dia, cikgu nak kaburkan warna dia, cikgu pergi dekat gambar cat tadi, cikgu pilih opacity. Saya ulang ya. Opacity ni ambillah 45 darjah ke 45% kekaburan dia tu. Okey, nak arrange. Cikgu pergi balik dekat gambar plus, cikgu drawing. Okey, tunjuk balik drawing sekali lagi supaya cikgu fahamlah. Okey. Yang penting cikgu kena inilah kecilkan dulu gambar dia setakat mana cikgu nak. Okey. Okey, cikgu mula boleh start drawing lah. Cikgu pilihlah drawing yang mana cikgu nak. Okey. Okey, contohnya saya ambil ni, saya drawingkan dia gambar kilang ni. Okey. Tapi cikgu kena ingat ya, untuk drawing ni cikgu memerlukan cikgu mesti selalu buat latihan. Okey, cikgu mesti selalu buat latihan, barulah dia akan jadi cantik. Tangan cikgu hidup lah kita panggil kan. Okey. Yang ni saya nak lajukan supaya ini tambahan sajalah untuk cikgu. Okey, saya buat kilang. Okey. Okey. Cikgu tekap saja. Kan? Okey, dah settle. Cikgu donekan dia. Lepas tu nak delete gambar tu. Cikgu ketepikan gambar dan cikgu delete lah gambar asal dia. Okey, sekarang dah ada gambar kilang ni. Okey, macam mana masuk cat? Cikgu klikkan balik. Kan? Edit drawing, cikgu masukkan kat gambar cat ni lah. Okey. Cikgu pilih warna yang cikgu minat lah. Contohnya saya ambil kuning. Okey, maka saya nak cat cat warna kuning ni lah. Okey, jadi kita pun tag warna kuning. Okey, ni pun warna kuning. Ni pun warna kuning kan. Okey, lepas tu kita pilih tingkap ni. Kita ambil lah colour biru. Okey, tingkap. Cikgu dip saja. Tab je. Okey, tab. Kan, tab. Dia mudah je. Sekali tab pun dia dah dah warnakan dia lah. Okey. 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 Okay, harap cikgu boleh faham lah macam mana kita nak okeykan peja. Okey. Jadi kilang ni kita cikgu kata okey, saya dah settle. Cikgu nak letak dia belakang yang shape tadi. Okey. Cikgu pergi dekat sini. Kan? Cikgu rapatkan dekat shape hitam tu. Okey, sekarang cikgu pergi kat tempat cat. Kan? Okey, kita kata move to back lagi. Okey. Maka gambar kilang ni dia akan berada di belakang shape hitam tu. Kan? Kalau cikgu nak kata nak depan, cikgu pergi lagi kat gambar cat tadi. Kan? Cikgu katalah move to front. Kan? Dia akan berada di depan lah. Kan? Macam tu. Okey, ini cara nak melukis poster dan juga visual cikgu supaya dia lebih menarik cikgu.
Okey, bukan setakat penggunaan Pages ni, kita boleh drawing dia cikgu. Tetapi Pages ini juga kita boleh membantu para pelajar. Kalau cikgu kata tak nak drawing, kita nak insert gambar sahaja, kita nak tambah-tambah maklumat sahaja, tak ada masalah cikgu. Kan dia macam Word, kita boleh gunakan cara macam mana cikgu? Okey, saya tunjukkan. Okey, satu soalan kebat berkaitan saya insert gambar sahaja. Kan? Okey, macam ni cikgu. Ini poster cikgu. Kan? Poster. Sekejap cikgu. Ni dah lari dia punya ni. Cikgu, saya ambil yang lain. Kita pilih yang satu lagi. Okey, kita pilih yang ni. Okey. Okey. Jadi macam mana kita nak buat poster yang macam ni cikgu-cikgu? Kan? Yang ni lebih mudah lah berbanding kalau kita nak drawing kan. So mudah je cikgu. Kan? Untuk ni soalan tajuk dia, apakah persamaan situasi darurat dengan COVID-19? Jadi saya edit teruslah dekat soalan kebat ni. Kan? Okey. Kalau cikgu nak masukkan gambar, kan? Contohnya saya nak masukkan gambar yang saya dah buat ni. Kan? Okey, cikgu klik saja dekat plus tadi. Okey, cikgu pergi kat photo or video. Kan? Cikgu just pilih gambar apa yang cikgu nak masukkan. Okey, saya masukkan gambar kartun para pelajar ni kan. Okey. Jadi saya masukkan dekat sini lah. Okey. Jadi cikgu boleh edit. Kan? Kalau cikgu rasa cikgu nak shadowkan dia punya gambar ni, cikgu boleh pergilah kat gambar chart tadi. Okey, pilihlah shadow. Cikgu nak shadow. Okey. Lepas tu shadow tu ada banyak. Okey, contohnya saya pilih shadow yang paling last, yang nombor 6. Okey. Jadi reflection pun okey. Kan? Kan? Okey. Reflection ni okey. Jadi dan nampak tak cikgu? Gambar tu dah jadi dua macam tu. Reflection dia, ada shadow dia. Okey cikgu. Okey. Dan bukan itu saja cikgu. Kan? Cuba cikgu tengok ni, saya klik kan, memperkenalkan kawasan berwarna, contohnya hitam, putih, merah dan hijau. Jadi kita nak tambah maklumat. Dekat sini dia just simple saja kan. Kita nak tambah maklumat melalui web. Jadi mudah saja. Contohnya saya klik kat sini kan, open link. Jadi dia akan pergi dekat link yang telah saya buatlah. Contohnya macam ni. Jadi macam mana kita nak linkkan link ni cikgu? Okey. Astro-Wani kan. Link ni dia akan pergi ke Astro-Wani. Kan? Okey. Jadi cikgu boleh bacalah nanti dekat sini kan. Ini ada okey, 4 zon bagi klasifikasi kawasan COVID-19. Kan? Jadi macam mana kita nak buat macam ni cikgu. Kan? Kita nak apa itu lagi? Sekejap ya cikgu. Okey, kita nak buat link macam tu. Okey. Cikgu pergi tempat memperkenalkan kawasan berwarna tu. Okey. Cikgu klik dekat tulisan tu. Kan? Okey, contohnya saya padam dulu yang tulisan ni. Kan? Okey, saya type dulu. Memperkenalkan kawasan berwarna. Kan? Okey. Macam mana cikgu nak masukkan link? Okey, cikgu klik kan. Sorry. Sekejap ya. Okey. Memperkenalkan. Okey, saya ambil ayat ni. Okey. Jadi macam mana cikgu nak link kan? Ni kan. Okey, cikgu klik 2 kali. Dekat perkataan memperkenalkan tu. Okey, cikgu pilih kat situ ada cut, copy, delete, replace, define, like, highlight, comment, style. So cikgu pilih dekat link. Alright. Lepas itu, okey, cikgu pergi dekat kat situ ada memperkenalkan kan, display link to web page. Cikgu lepas tu cikgu ambil lah dekat link yang cikgu nak tu, cikgu masukkanlah link. Contohnya saya bagilah link macam ni. Gitu je. Okey, jadi dia akan jadi link. Jadi dia boleh menambah maklumat lah. Kalau kita nak buat poster ataupun pages ni nak ringkas kan, tapi nak tambah maklumat, kita boleh gunakan
link cikgu. Maafkan saya, kita boleh gunakan link cikgu-cikgu. Okey, kalau macam ni, apakah persamaan situasi darurat? Okey, tajuk dia. Kan? Okey, cikgu pergi macam biasa saja. Cikgu pergi kat edit drawing ni lah. Saya edit perkataan ni kat sini je. Okey, saya delete dulu. Kan? Okey, kalau cikgu nak padam tajuk tadi kan, kita dah drawing, tiba-tiba cikgu nak padam, cikgu pergi kat padam ni, pilih. Sekali lagi, pilih yang besar lah kan, sebab kita nak padam semua. Okey, cikgu boleh padam lah semua. Kan, apa tu. Okey, dan cikgu boleh pilih, cikgu nak tulis. Kan, biasanya kalau tajuk ni yang cantik, kita guna crayon lah. Kat nombor 3 ni. Kan, kita guna crayon. Okey, jadi kita tulis, kat crayon ni cikgu boleh pilih nak tebal lah. Tebal ke, paling kecil ke, dia punya tulisan tu. Okey, saya ambil yang paling tebal. Okay, saya pun tulis. Apakah? Ni satu je lah saya buat macam tu. Nampak tak? Dia cantik lah. Kan? Jadi cikgu boleh dalam ni kalau cikgu tak nak melukis, cikgu boleh tulis, cikgu boleh insert gambar, cikgu boleh insert video sekalipun cikgu-cikgu. Inilah kita kata keistimewaan ataupun kelebihan pages yang boleh kita gunakan. Kalau cikgu guna Word sahaja cikgu, cikgu tak boleh buat animasi lah. Malah di pages ni cikgu-cikgu saya tunjuk lagi satu. Di pages keistimewaannya mudah saja untuk kita buat peta minda ya cikgu-cikgu. Okey. Saya pergi dekat yang baru. Biasanya kalau kita nak buat pages ni kan, kita akan pilih blank landscape lah. Kan, kita pilih blank landscape. Okey. Contohnya tajuknya kita nak buat tajuk apa? Okey. Cikgu pergi untuk buat pages ni yang first kali cikgu kena pergi dekat drawing dulu. Cikgu kena tulis dulu. Okey, contohnya kita ambil darurat lah. Okey, contohnya kita ambil darurat kan. Okey, ambil warna merah. Okey. Okey, kita ambil yang paling tebal. Okey, jadi kita tulis darurat. Kan? Okey, cikgu kecilkan kat sini. Kan? Okey, macam mana cikgu nak kembangkan cikgu punya mind map ni? Kan? Mind map darurat ni. Okey, cikgu pergi kat smart annotation. Kan? Di sini cikgu boleh pilih lah. Cikgu nak rangkaian macam mana? Kan? Okey. Bila dah cikgu dah buat saya back dulu. Kan? Bila dah cikgu dah start buat ni, cikgu boleh pilih ni. Ni kat highlight kan? Okey. Cikgu nak color ni. Okey. Cikgu pun kembangkan. Okey. Okey, saya pilih warna kuning lah. Kan? Okey, cikgu pun boleh kembangkan. Okey. Macam tu. Okey. Darurat. Lepas tu cikgu boleh tulis lah kalau cikgu nak color apa. Kan? Pertama yang ni nipis sangat kan. Okey, cikgu boleh pilih yang tebal. Okey. Keselamatan contohnya. Jadi cikgu boleh kembangkan lah cikgu punya mind map ni. Ini contoh lah secara ringkas lah sebab kita dah tak ada masa kan. Okey. Jadi dia mudah cikgu. Banyak perkara yang kita boleh gunakan melalui pages. Tak adalah kita menggunakan yang konvensional sangat cikgu. Jadi dia menarik, dia boleh membantu anak-anak murid cikgu terutamanya yang tidak meminati sejarah ni supaya meminati sejarah. Saya rasa untuk hari ini sahajalah berkaitan dengan pengajaran berkaitan dengan pages ya cikgu-cikgu. Okey, saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih kepada Cikgu Suhaimi yang telah berkongsi bersama dengan kita cara menggunakan pages, dan melalui pages ni tadi apa yang saya dapat lihatlah di mana melalui pages bukan saja kita boleh masukkan maklumat, namun selain daripada tu sebenarnya kita melalui pages juga kita boleh melukis di dalam pages kan. Kita boleh juga memasukkan link di dalam pages, malah kita juga boleh
buat flyers, boleh buat poster melalui Pages. Dan kita juga boleh melukis ni, kalau kita lihat apa yang kita dah belajar sebelum ni semalam melalui Keynote, sebenarnya sama je lebih kurang macam Pages. Jadi secara tak langsung bila ada link kita kata persamaan tu, saya harapkan yang cikgu akan dapat lebih memahami lagi lah bagaimana kita nak menggunakan ataupun kita nak membuat drawing, dan juga kita nak masukkan transition di dalam Keynote kita. Dan selain daripada tu, bagaimana kita nak buat drawing dan kita nak masukkan transition di dalam drawing kita, malah kita buat juga pergerakan, iaitu kita buat animasi, dan ini secara tidak langsung sebenarnya menjadikan kita punya bahan PDPC kita akan menjadi lebih baiklah daripada sebelum ni. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Cikgu Suhaimi. Saya harapkan cikgu-cikgu semua mendapat manfaatlah daripada apa yang kami kongsikan selama 2 hari ini. Dan begitu juga dengan Cikgu Hezanila, di mana telah berkongsi bersama kita di awal tadi bagaimana nak menghasilkan kerja melalui Keynote dan juga melalui Clips. Dan InsyaAllah cikgu, untuk kursus selama 2 hari ini saya akan uploadkan di dalam YouTube channel saya, di mana cikgu bolehlah wawarkan kepada rakan-rakan yang lain untuk melayari YouTube saya, iaitu Cikgu Hasmahan, untuk mempelajari cara penggunaan drawing, Keynote, Clips dan juga Pages. Pada masa yang akan datang, saya akan memperbaiki lagi lah bahan-bahan YouTube saya dengan menggunakan apa yang kita belajar selama 2 hari ini. Jadi itu je untuk perjumpaan ataupun kursus kita pada hari ini. Jadi sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.